Etika dan tamadun memainkan peranan penting dalam memupuk interaksi positif dalam masyarakat Malaysia. Etika yang ini melibatkan prinsip dan nilai yang membimbing tingkah laku manusia, dan tamadun yang merangkumi norma budaya dan kemasyarakatan sebuah komuniti. Gabungan ini mewujudkan asas untuk interaksi yang hormat dan harmoni di kalangan individu yang mempunyai latar belakang yang pelbagai di Malaysia. Pertama, etika menggalakkan sikap saling menghormati dan persefahaman di kalangan individu dalam masyarakat Malaysia. Prinsip etika seperti toleransi, empati dan adil menggalakkan individu melayan orang lain dengan baik, menghormati perbezaan mereka dan menghargai kepelbagaian. Nilai etika ini menyediakan rangka kerja untuk interaksi positif tanpa mengira bangsa, agama atau latar belakang budaya seseorang. Seterusnya, tamadun yang merangkumi warisan budaya Malaysia yang kaya dan kepelbagaian norma masyarakat menyediakan platform untuk individu berhubung dan melibatkan diri secara positif dengan ahli komuniti mereka. Masyarakat berbilang etnik dan agama di Malaysia menawarkan peluang kepada individu untuk mempelajari dan menghargai budaya, tradisi dan amalan yang berbeza. Pertukaran budaya ini memupuk persefahaman bersama dan menggalakkan penerimaan dan keterangkuman di kalangan ahli komuniti. Dengan meraihkan dan menghormati kepelbagaian budaya antara satu sama lain, rakyat Malaysia boleh berinteraksi secara positif dan membina semangat perpaduan. Etika dan tamadun juga mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk kerjasama dalam masyarakat Malaysia. Apabila individu menegakkan prinsip etika dan mematuhi norma masyarakat, mereka lebih cenderung untuk bekerjasama ke arah matlamat bersama dan menangani isu masyarakat secara kolektif. Ini boleh membawa kepada pembangunan ikatan sosial yang kukuh, peningkatan modal sosial dan rasa pemilikan komuniti yang boleh memberi kesan positif kepada kesejahteraan keseluruhan rakyat Malaysia. Etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah dua konsep yang saling berkait, malah memiliki makna yang berbeza. Etika adalah nilai, prinsip dan norma yang mengatur langkah laku manusia dalam masyarakat. Etika bertujuan untuk mengajar tindakan yang betul, jujur dan adil dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat dan kehidupan secara keseluruhan. Secara tidak langsung, etika dapat membantu manusia untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang baik dan buruk serta membentuk tindakan yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi orang lain. Selain itu, peradaban adalah tahap kemajuan sosial, ekonomi dan budaya sesuatu masyarakat. Peradaban merangkap perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, seni, ilmu pengetahuan agama dan politik. Peradaban mencerminkan tingkat kemajuan dan pencapaian suatu masyarakat dalam berbagai bidang serta menggambarkan karakteristik dan identiti masyarakat tersebut. Perbezaan etika dan peradaban. Etika merujuk kepada peraturan dan prinsip moral yang mengawal tingkah laku individu dan kumpulan dalam sesebuah masyarakat. Ia menyediakan rangka kerja untuk individu membuat keputusan moral dan membimbing mereka ke arah berkelakuan dengan cara yang baik dan dianggap boleh diterima dan diingini oleh masyarakat. Sebaliknya, peradaban juga merujuk kepada keseluruhan cara hidup, kepercayaan, nilai, norma dan sosial yang dipegang oleh sekumpulan manusia dalam sesuatu masa. Ia merangkumi pelbagai aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik kehidupan manusia. Walaupun etika lebih tertumpu kepada tingkah laku individu dan kumpulan dalam masyarakat, tamadun lebih luas skop dan melihat kepada keseluruhan cara hidup sekumpulan manusia. Etika berfungsi sebagai panduan moral dan menyediakan individu dengan satu set peraturan yang diikuti, manakala tamadun berfungsi sebagai identiti dan cara hidup sekumpulan manusia. Etika mungkin berbeza, merentas masyarakat dan budaya yang berbeza, manakala tamadun boleh menunjukkan persamaan dan perbezaan di kalangan kumpulan orang di kawasan dan masa yang berbeza.
Secara ringkasnya, etika menyediakan moral untuk tingkah laku individu dalam masyarakat tamadun, mewakili cara hidup yang lebih luas bagi sekumpulan manusia. Walaupun ia adalah konsep yang berbeza, ia saling berkaitan dan mempengaruhi antara satu sama lain. Secara keseluruhannya, etika dan peradaban saling terkait dan saling mempengaruhi. Etika dapat membantu memperkuat nilai-nilai positif dalam sesuatu peradaban, sementara peradaban yang maju dapat memfasilitasi penyebaran nilai-nilai etika dalam masyarakat. Etika sebuah peradaban memasuki tahap kemajuan yang tinggi, maka nilai-nilai etika juga dapat berkembang dan terbentuk dengan lebih kuat dalam masyarakat. Sebaliknya, etika sesebuah masyarakat memegang prinsip etika yang kuat, maka masyarakat tersebut cenderung dan mampu membentuk peradaban yang lebih maju. Cara untuk memupuk sifat etika. Setiap individu mempunyai peranan penting dalam memupuk sifat etika dalam diri mereka sendiri. Namun, ada beberapa pihak yang memiliki peranan penting dalam memupuk nilai-nilai etika dalam masyarakat. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan institusi pertama dalam pembentukan nilai etika seseorang individu. Sebagai contoh penting dalam keluarga, ibu bapa mesti menunjukkan contoh yang baik dan membimbing anak-anak mereka dalam tingkah laku yang beretika. Sekolah dan pendidikan. Sekolah dan pendidikan memain peranan yang penting dalam menyediakan pelajaran dengan pendidikan moral dan sosial. Pelajar boleh memperoleh pemahaman tentang nilai etika dan menjadi individu yang bertanggungjawab secara sosial melalui pelajaran etika dan perwatakan masing-masing. Seterusnya, kerajaan. Kerajaan menjadi tanggungjawab untuk mewujudkan sistem perundangan yang adil dan menegakkan nilai-nilai etika. Kerajaan juga mesti menerapkan nilai etika dalam program yang dilaksanakan. Seterusnya, pemimpin agama. Pemimpin agama memainkan peranan penting dalam mempromosikan nilai etika dalam sesebuah masyarakat. Mereka boleh menawarkan bimbingan moral dan rohani kepada jemaah serta menjadi teladan untuk tingkah laku yang baik dan beretika. Seterusnya, media. Media juga memainkan penting dalam mempromosikan nilai etika dalam masyarakat. Melalui kandungan yang mereka hasilkan, boleh membantu meningkatkan kesedaran tentang nilai etika dan memberi inspirasi kepada orang ramai. Dengan penglibatan diri semua pihak yang dinyatakan, ia dapat membantu memupuk ciri-ciri etika dalam diri individu dan membina masyarakat yang lebih beretika. Kepentingan peradaban dalam masyarakat. Peradaban adalah tamadun yang dapat membuka ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih positif. Peradaban adalah tahap kemajuan sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Ketika sebuah masyarakat memasuki tahap peradaban yang maju, maka masyarakat tersebut akan memiliki akses terhadap infrastruktur yang baik, sistem pendidikan yang berkualiti dan teknologi yang moden. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih mudah dan efektif. Infrastruktur yang baik seperti jalan raya, teknologi elektrik dan telekomunikasi dapat mempermudah masyarakat untuk bergerak dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Sistem pendidikan yang berkualiti juga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru yang dapat membantu mereka berinteraksi dengan lebih efektif. Selain itu, akses terhadap teknologi yang moden seperti internet, media sosial dan perangkat lunak komunikasi dapat memudahkan masyarakat untuk terhubung dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, bahkan dari negara yang berbeza. Dalam lingkungan peradaban yang maju, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativiti dan inovasi sehingga dapat menciptakan kesempatan baru untuk berinteraksi dan berkembang secara positif. Contohnya, masyarakat dapat mengembangkan usaha dan bisnes baru yang dapat memperkuat hubungan antara negara dan antara budaya. Selain itu, masyarakat memiliki ruang untuk mencari informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber termasuk internet, media sosial
Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang budaya, agama, kehidupan di negara lain sehingga dapat memperkuat interaksi antara negara lain. Jika sesebuah masyarakat memegang prinsip-prinsip etika yang kuat, hal ini dapat membentuk budaya yang positif dan produktif. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika seperti kejujuran, integrasi dan tanggungjawab akan cenderung lebih berdampak positif. Hal ini kerana masyarakat yang memiliki prinsip etika yang kuat cenderung lebih dapat dipercaya, lebih bertanggungjawab dan lebih berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kepentingan etika. Etika juga dapat memberikan panduan dalam menghadapi situasi kompleks dan kontroversial. Etika dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti masalah lingkungan, konflik antara budaya dan masalah-masalah sosial lainnya. Dalam hal ini, dasar etika dapat membantu masyarakat untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan dan adil dalam mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, dasar etika yang kuat dapat memberikan dampak yang positif pada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Etika dapat membentuk budaya yang positif, membantu masyarakat mengatasi masalah kompleks serta membentuk tindakan yang benar, jujur dan adil dalam berinteraksi dengan orang lain. Etika dan peradaban memiliki peranan penting dalam membuka ruang untuk masyarakat berinteraksi secara positif. Etika adalah nilai norma dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam sesebuah masyarakat. Etika dan peradaban masyarakat. Terdapat beberapa persoalan yang berkait dengan etika dan peradaban yang dapat membuka ruang kepada masyarakat untuk berinteraksi secara positif. Pendidikan moral dan sifat setiap individu. Pendidikan moral yang kuat dapat membantu masyarakat memahami nilai-nilai etika yang penting seperti integriti, empati iaitu belas kasihan dan prihatin. Pendidikan ini juga dapat membantu masyarakat memperkuat dan mengembangkan sifat mereka yang dapat membuka ruang bagi interaksi positif dan berkelanjutan antara individu dan masyarakat. Dengan memperkuatkan nilai-nilai etika dan peradaban dalam masyarakat, kita dapat membuka ruang kepada masyarakat supaya dapat berinteraksi secara lebih positif dan kualiti antara individu dan masyarakat. Ini dapat membantu masyarakat untuk membangun hubungan sosial yang lebih kuat, erat, sifat kerjasama yang pada akhirnya dapat memberi impak kepada pembangunan masyarakat supaya lebih maju kepada sesebuah negara. Sekian, itu saja daripada saya Muhammad Aiman Naim bin Muhammad Syukri. Terima kasih. Pembinaan negara bangsa berasaskan integrasi. Pencapaian pembangunan negara mengukur kemajuan sesebuah negara dan Malaysia mengambil langkah ini dengan mengambil dasar ekonomi baru, NEB. Namun disebabkan kepelbagaian kaum di Malaysia, perpaduan nasional sukar dicapai oleh negara bangsa. Walau bagaimanapun, penerimaan budaya dan kaum lain wujud sebelum pembentukan acuan integrasi dan kehadiran masyarakat yang pelbagai. Sebagai contoh, orang Melayu adalah kumpulan etnik yang mengambil sebahagian besar penduduk, beragama Islam dan berpegang teguh kepada budaya Melayu. Mereka juga Melayu dan warisan Melayu. Majoriti masyarakat Melayu luar bandar terdiri daripada petani dan nelayan, sedangkan masyarakat Melayu bandar terdiri daripada kaki tangan swasta, penjabat awam dan peniaga.
Orang Melayu mewujudkan hubungan komersial dan sosial dengan Barat, China, India dan lain-lain sepanjang zaman penjajahan. Orang Melayu secara amnya menyangka baik dan hormat. Mentaliti ini menampakkan dirinya secara praktikal dalam komunikasi mereka, sama ada dalam masyarakat, kebangsaan atau majmuk. Sifat ini dikenali sebagai berhemah diri dari segi tamadun. Sebelum abad ke-15, kerajaan-kerajaan Melayu Islam dan Hindu Buddha telah berjaya membina tamadun Melayu. Tetapi mereka telah dimusnahkan oleh Barat selepas 450 tahun penjajahan. Selain mendapat manfaat daripada produk tanah Melayu, penjajah mengubah trajektori sejarah tanah Melayu daripada sebuah masyarakat, sebuah negara kepada masyarakat majmuk. Dasar ekonomi baru ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak bertujuan untuk membantu orang Melayu dengan melindungi hak-hak mereka dan meningkat ciri-ciri ekonomi mereka. Tambahan pula, Tun Mahathir mengambil langkah untuk memelihara masyarakat Melayu, termasuk sokongan kewangan untuk golongan termiskin, pembinaan perumahan, kos rendah dan menggalakkan penguasaan ekonomi di kalangan orang Melayu. Pada abad ke-19, etnik Cina adalah kumpulan pendatang kedua terbesar. Mereka juga datang dari pelbagai latar belakang agama, termasuk Buddha, Kristian, Islam dan Taoisme. Majoriti mereka terlibat dalam aktiviti perkhidmatan, perdagangan dan mereka sangat berdedikasi untuk kerja. Dari segi penempatan, mereka boleh didapati di bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur. Dari segi sejarah, orang Cina mahu berpindah ke tanah Melayu untuk membina kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, wujud populasi buruh Cina yang bekerja sendiri oleh orang Cina yang telah lama tinggal di tanah Melayu. Penghijrahan Cina juga menyebabkan penumbuhan masyarakat majmuk dan hasil daripada pengaruh Cina yang semakin berkembang. Tambahan pula, mereka dapat mengesan kehidupan sosial orang Melayu dan alam Melayu sejak dahulu lagi. Masyarakat India menyumbang kira-kira 10% daripada penduduk dengan majoriti daripada mereka datang dari India Selatan, khususnya Madras dan Negapatam. Orang India mempunyai bahasa mereka tersendiri, Tamil, dan telah berhijrah ke tanah Melayu sejak zaman penjajahan British. Cabaran hidup di India termasuk sebagai kelaparan dan kemiskinan dan merupakan pendorong utama orang ramai untuk mencari jawapan di luar negara, terutamanya tanah Melayu. Tambahan pula, isu-isu tambahan seperti tanggapan kerajaan terhadap sistem kasta menyebabkan golongan lemah berasa tertindas dan memaksa mereka pergi ke rantau yang lebih baik. British membuka Pulau Pinang pada masa yang sama dengan kaum India tiba di tanah Melayu. Bilangan masyarakat India kemudiannya meningkat apabila British semakin berkesan dalam mengukuhkan kuasa di banyak negeri Melayu. Semasa hari awal pintu masuk India, majoriti orang bekerja dan tinggal di ladang-ladang. Hal ini dapat diperlihatkan bilangan masyarakat India kemudiannya meningkatkan apabila British semakin berkesan dalam mengukuhkan kuasa di banyak negeri Melayu. Semasa hari-hari awal pintu masuk India, majoriti orang bekerja dan tinggal di ladang-ladang. Hal ini dapat diperlihatkan bahawa mereka telah dapat memperbaiki kehidupan mereka, terutamanya dari segi kewangan, kerana mereka telah mengembara ke banyak tempat dan memasuki pelbagai pekerjaan. Kebanyakan mereka mengamalkan agama Sikh, Hindu dan Islam, tetapi mereka berbeza budaya kerana mereka menikmati makanan pedas, memakai sari sebagai pakaian tradisional.
dan membina kuil sebagai tempat ibadat. Terdapat kumpulan etnik lain yang popular di kalangan masyarakat India seperti Tamil, Singh dan Malayam. Seterusnya, keburukan jika etika dan peradaban diabaikan oleh masyarakat Malaysia. Yang pertama sekali, peningkatan tindakan kriminal. Dengan tidak menghayati etika dan peradaban, individu cenderung merasa memiliki hak untuk melakukan apapun yang diinginkannya tanpa memikirkan apa akibatnya pada orang lain. Hal ini akan meningkatkan tindakan kriminal yang dapat membahayakan keamanan masyarakat. Poin seterusnya, penurunan kualiti moral. Ketika etika dan peradaban diabaikan, individu lebih cenderung untuk tidak memperhatikan moral dalam tindakannya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan moral sebagai masyarakat tidak lagi memegang nilai-nilai moral yang baik dan benar. Poin yang ketiga, peningkatan konflik sosial. Ketika etika dan peradaban diabaikan, individu cenderung lebih mudah untuk terlibat dalam konflik sosial. Hal ini akan terjadi dalam bentuk konflik antara individu, kelompok atau bahkan antara negara. Konflik dapat menyebabkan kerosakan fisik dan bukan fisik, serta terlibatnya banyak orang dalam kekacauan yang merugikan semua pihak. Poin seterusnya, kerosakan alam. Etika dan peradaban juga berkaitan dengan penghormatan terhadap alam. Ketika masyarakat tidak mematuhi nilai-nilai tersebut, mereka cenderung untuk memperlakukan alam dengan sebarangan. Ini dapat menyebabkan kerosakan pada lingkungan, perubahan iklim dan kerusakan hutan dan ekosistem. Seterusnya, ketidakadilan sosial. Etika dan peradaban merupakan nilai-nilai yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama. Ketika mereka dilanggar, kemungkinan terjadi ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk diskriminasi, penindasan atau akses yang tidak adil terhadap sumber daya dan kesempatan. Hal tersebut menunjukkan bahawa mengesampingkan etika dan prinsip-prinsip yang dianut dalam peradaban akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Oleh kerana itu, setiap orang harus bertanggungjawab untuk menjaga dan mempraktikkan nilai-nilai etika dan peradaban dalam kehidupannya hari-hari. Isi seterusnya, impak positif peradaban kepada masyarakat. Yang pertama sekali, pendidikan. Peradaban yang maju dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja yang berkualiti, sehingga meningkatkan kemampuan untuk memajukan negara. Yang kedua, kesihatan. Peradaban yang maju memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesihatan dan teknologi medik yang lebih canggih, serta menciptakan lingkungan yang lebih sihat dan aman bagi masyarakat. Seterusnya, ekonomi. Peradaban yang maju dapat meningkatkan kesempatan kerja dan mencipta lingkungan bisnes yang lebih produktif, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan. Seterusnya, budaya. Peradaban yang maju dapat memperkaya kehidupan budaya dan seni masyarakat, serta memperkuat rasa identiti dan kesedaran nasional. Poin terakhir, lingkungan. Peradaban yang maju dapat mempromosikan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, sehingga memperkuat berkelanjutan dan bertanggungjawab lingkungan. Dengan demikian, peradaban yang maju dapat memberikan dampak positif sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Topik seterusnya, impak positif etika pada masyarakat. Pertama sekali, menginspirasi orang untuk bertindak secara moral dan mematuhi nilai-nilai yang positif. Etika dapat mempengaruhi masyarakat dengan menunjukkan contoh perilaku yang positif dan memberi motivasi kepada orang untuk bertindak dengan baik. Contoh etika yang dapat menyebarkan nilai-nilai moral yang penting seperti kejujuran, kesopanan dan persaudaraan. Seterusnya, menjaga kepercayaan masyarakat. Etika memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa individu atau organisasi yang beretika baik selalu memegang prinsip-prinsip moral yang benar. Etika dapat membantu membangun kepercayaan dalam hubungan sosial, bisnes dan pemerintahan.
mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni. Etika dapat membantu memperkuat prinsip-prinsip yang positif dan memberikan orientasi dalam menyelesaikan konflik dengan cara berdamai dan bermartabat. Hal ini meningkatkan harmoni dalam hubungan sosial dan memperkuat tali persaudaraan antara warga masyarakat. Seterusnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Etika membimbing masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih positif dan memperbaiki kualiti hidup mereka. Individu yang memiliki kesedaran etika lebih cenderung menghindari tindakan merosak diri maupun orang lain dan memelihara hubungan sosial yang baik. Dan yang terakhir, menciptakan budaya yang positif. Melalui etika dapat menciptakan budaya yang lebih positif dengan menghargai keragaman dalam masyarakat seperti identitas budaya, peradaban agama, bahasa dan nilai-nilai. Hal ini dapat menciptakan kesatuan masyarakat dan memperkaya nilai-nilai positif dalam budaya lokal. Etika dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, etika juga dapat memberikan panduan dalam menghadapi situasi kompleks dan kontroversi. Etika dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah yang kompleks seperti masalah lingkungan, konflik antara budaya dan masalah-masalah sosial lainnya. Dalam hal ini, dasar etika dapat membantu masyarakat untuk mencapai solusi yang lebih berpanjangan dan adil dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh demikian, dasar etika yang kuat dapat memberikan impak yang positif pada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Etika dapat membentuk budaya yang positif, membantu masyarakat mengatasi masalah kompleks serta membentuk tindakan yang benar, jujur dan adil dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Etika dan peradaban memiliki peranan penting dalam membuka ruang untuk masyarakat untuk berinteraksi secara positif. Etika merupakan nilai, norma dan prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sedangkan peradaban adalah tahap kemajuan sosial, ekonomi dan budaya suatu masyarakat. Salah satu dasar etika yang penting dalam menghargai kepelbagaian budaya, agama, bahasa dan tradisi di masyarakat perlu dihormati kerana hal ini dapat memperkaya pengalaman hidup kita dan membuka kesempatan untuk belajar dari orang lain. Dalam lingkungan yang menghargai kepelbagaian, masyarakat memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang yang berbagai latar belakang dan membina hubungan yang positif. Selain itu, etika juga melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integriti dan tanggungjawab. Dalam masyarakat yang menghargai prinsip-prinsip ini, setiap individu akan berasa yakin dan percaya antara satu sama lain sehingga memudahkan untuk berinteraksi secara positif dan produktif. Kesimpulannya, etika dan tamadun mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk interaksi positif dalam masyarakat Malaysia. Prinsip etika seperti toleransi, empati dan keadilan menggalakkan sikap saling menghormati dan persefahaman di kalangan individu tanpa mengira perbezaan bangsa, agama atau budaya mereka. Selain itu, kekayaan warisan budaya Malaysia dan kepelbagaian norma masyarakat menyediakan platform untuk individu berhubung, menghargai perbezaan antara satu sama lain dan memupuk keharmonian. Apabila individu menegakkan piawaian etika dan mematuhi norma masyarakat, ia menggalakkan komunikasi terbuka dan hormat, penyelesaian konflik secara aman dan hubungan bermakna di kalangan ahli komuniti. Ini mewujudkan semangat patriotik, perpaduan dan kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia serta memupuk persekitaran yang positif untuk kerjasama dan untuk mencapai matlamat bersama.